Okey, Assalamualaikum semua. Kita sambung ya pembelajaran kita semalam. Okey, hari ini kita akan sambung soalan contoh 2. Semalam kita dah bincang A dan juga B. Hari ini kita akan bincang C ya. Okey, baca soalan. Dengan meleraikan berat kotak. So soalan ni dia minta leraian daya. Okey. Dengan meleraikan berat kotak, cari R dan juga W. Okay, underline the words ya. So dia suruh leraikan berat kotak kepada komponen selari dengan serenjang. Okey. Dan tentukan magnitude tindak balas normal dan juga daya geseran. Okey, melalui objek ini. Okey. So kita pun lukislah daripada gambar rajah ini. Kita cuba untuk melukis soalan-soalan yang diminta. Okey, ini gambar rajah tersebut. Besarkan. Now, kita tahu setiap objek yang berada pada satu permukaan yang keras, dia ada satu daya. Namanya adalah berat. Okey, namanya adalah berat. Jadi, berat itu dia bertindak ke bawah, sentiasa ke arah tarikan graviti bumi. Okey, iaitu dayanya ke bawah. So, ini kita akan labelkan sebagai W. Okey, ini pula permukaan bagi kotak tersebut. Okey, dan yang berserenjang dengan kotak tersebut macam ni, ada satu daya, namanya adalah tindak balas normal. Okey, so ini kita labelkan sebagai R. Arah dia ke atas. Okey, ada lagi satu daya disebabkan objek ini berada di atas satu permukaan yang mempunyai geseran. Objek ni dia tak slide, dia tak jatuh. Maksudnya dia tak lecen. Maka dia ada daya geseran yang bertentangan dengan arah di mana objek itu ada tendensi untuk bergerak. So ini kita panggil sebagai friction. Okey. Ada 3 daya. So soalan dia tanya tadi, leraikan berat. Leraikan berat. Nah, untuk leraian daya, semua objek yang mempunyai sudut, contohnya kita baling bola. Okey, arah dia macam ni. So ini bola, tangan kita baling bola. Okey, arah dia macam ni. Okey. Now, objek-objek ini, okey, katakan ini adalah force, dia boleh dileraikan kepada 2 komponen, iaitu paksi mencancang dan juga paksi mengufuk. Jadi, F ini kita boleh leraikan kepada Fy ataupun Fx. Okey, so itu leraian daya. Kita boleh cari, katakan ini adalah sudut 40 darjah. Kita boleh cari Fy dan juga Fx dengan menggunakan sin, cos dan juga tan.
Okay, kita dah belajar sebelum ni ya. So kita gerakkan ini ke sini. Panjangkan saja. Okay. So kita boleh guna saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Sains tentang hypo. So let's say kita cari sin 40 sama dengan setentang Fy over hypo F. Jadi untuk mencari Fy kita boleh guna F sin 40. Okay. Cuba kita guna cos pula. Kalau kita guna cos 40, cos adalah sebelah hypo. Jadi sebelah dia apa? Fx. Fx over F. Jadi untuk mencari Fx, kita boleh guna F cos theta. Okay, ataupun F cos 40. So masukkanlah nilai. Okay, normally salah satu nilai diberi. Contohnya nilai F diberi 40. So masukkan nilai 40 cos 40. Contoh 80 cos 40. Alright. So itu adalah leraian daya. Okay. Okay. Now, leraikan weight kepada komponen mengufuk dan juga komponen mencancang. So, ini adalah weight. Betul? Weight itu boleh dileraikan kepada komponen mengufuk dan juga mencancang. So, ini adalah komponen mencancang. Komponen mengufuk. Di mana nampak tak ianya selari dengan permukaan. So, ini kita labelkan sebagai WX. Nampak tak arah dia ke bawah? Okey. Weight ini juga boleh leraikan kepada komponen mencancang. Okey. Komponen menegak. Nampak tak? Ia adalah sama dengan normally action. Tetapi berlainan arah. Arahnya ke bawah. Okay. So ini adalah WY. So ini menjawab soalan leraian daya. Soalan berikutnya, dia cari FR dan juga R. Now, objek ini berada pada satu permukaan yang keras dan juga pegun. Maka kita tahu daya bersihnya adalah kosong. Okey. So dalam kes ini, kalau kamu perhatikan, R adalah sama dengan WY. Dan juga FR adalah sama dengan WX. Kenapa saya kata sama? Sebab apabila daya paduannya kosong, maka daya bersihnya kosong, maka arah daya ke atas adalah sama dengan daya ke bawah. Jumlah daya ke kanan adalah sama dengan jumlah daya ke kiri. Okey? Jadi, kita nak cari R dan juga FR. Apa yang kita kena buat? Kita kena cari WY dan juga WX. Okay? Alright.
So, kita selesaikan dengan menggunakan sin, cos dan juga tan. Macam mana? Ini dah membentuk segitiga. Betul? Ini dah membentuk segitiga. Atau jika kita kata R sama dengan W tapi berbeza arah. Dan juga FR sama dengan WS tapi berbeza arah. So, apa yang kita nak buat? Kita jadikan dia segitiga. Okay. So, ini adalah segitiga dia. Okay. R, arah dia ke atas. Okay. Now, dia dah membentuk segitiga. Jadi, cara dia mudah sahaja. Ini adalah sudut 40 darjah. Jadi, ini juga adalah sudut 40 darjah. Ini adalah perpendicular, maka ini juga adalah perpendicular. Okay? So, boleh tak kita menggunakan sin, cos dan juga tan? Boleh ke tak? Boleh. Okay. Now, saya keluarkan. Okay, kita selesaikan kat bawah. Okay. Nampak tak? Ini adalah perpendicular, ini adalah sudut. Okay. Sekarang, boleh tak kita selesaikan masalah ini? Boleh. Dengan menggunakan saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Okay. So, kalau kita guna sin 40 sama dengan setentang dia. Ini adalah FR tadi kan? Setentang dia. FR. Bagi dengan typo. Jadi, FR adalah W sin 40. Di mana nilai W diberi, cuba baca, sebanyak berapa Newton? 50 Newton. Jadi nilai W-nya adalah 50 Newton. Sama dengan 50 sin 40. 50 sin 40 adalah 32.14 Newton. Ingat ya, jawapan akhir mestilah 2 ke 4 titik perpuluhan. So, itu adalah daya geseran. Okey, soalan tanya lagi. Cari R. R adalah sama dengan WY. Okey. So, boleh guna mana-mana lah. R ataupun WY. Jadi, guna cos 40. Cos apa dia? Cos 40 sebelah dia. Bahagi dengan hypo. Sebelah dia adalah R. Bahagi dengan hypo. Jadi, nak cari R sama dengan W cos 40. W nilai diberi 40 cos 40. Okay. So, 40 cos. Berapa nilai diberi tadi? Oh, sorry. Ini bukan 40. Weight dia diberi adalah 50.
Okay, weight dia adalah 50. 50 kan? 50 Newton. Okay. So, perhatikan. Jadi, ini adalah 50. 50 kos 40 bersamaan dengan 38.30 Newton. Okay. 38.30 Newton. Okay, calculate dengan kalkulator dan dapatkan jawapan akhir 2 ke 4 titik perpuluhan. Okay, so itu cara kita nak menyelesaikan masalah melalui leraian daya dan juga keseimbangan daya. Okay, so kita tengok soalan yang berikutnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita lukis menggunakan skala, jawapannya sama dengan yang kita calculate. Tetapi jawapan calculation adalah lebih tepat. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Raja menunjukkan sebuah poster digantung pada dinding makmal dengan tali dan paku. Berat poster adalah 12 Newton. Underline the information, 12 Newton. Lukiskan segitiga daya bagi berat poster dan tegangan yang bertindak ke atas poster, kemudian hitungkan nilai T. Dia nak suruh apa? Dia nak suruh lukiskan segitiga daya. Kemudian dia nak suruh apa? Hitungkan nilai T. Okey, kita berselesaikan masalah ini. Cuba fikir, apakah daya yang bertindak terhadap objek ini? Okay, so saya besarkan. Kita lukis sama-sama. Okay, objek ni dia ada 3 daya. Satu adalah weight. Arahnya adalah ke bawah. Kita tulis sebagai W. Dan ada lagi daya. Daya tersebut adalah tegangan. Kalau kita tak tahu arah, cuba kita pegang gambar tersebut. Kita rasa daya dia kita angkat tu ke atas ke bawah. Tali tu dia pegang ke atas atau ke bawah. So, arah tali tersebut tegangannya adalah ke atas. Melainkan dia tolak. Melainkan ada objek yang ditolak. Okey, yang ni tarikan atau tegangan tali. Arah dia adalah ke atas. Dan juga daya yang ketiga juga tegangan tali. Arah dia ke atas. Soalan dia tanya, lukiskan segitiga daya. Okay. Segitiga daya mudah saja. Macam mana kita keluarkan semua daya tersebut. Now, saya ambil weight. Saya letak sini. Panjangkan. Kemudian saya ambil daya yang kedua. Kemudian saya letak sama ada sini ataupun sini. Okey, boleh mana-mana. Sini ataupun sini. Boleh mana-mana. Yang ketiga, saya ambil daya membentuk segitiga. Inilah kalau nak membentuk segitiga. Okey.
Dan saya panjangkan. Okey, saya panjangkan. Jangan lupa arah weight, arah dia ke bawah. Ini T dan juga ini T. So ini adalah segitiga daya tetapi tak dapat markah. Kenapa? Tak ada sudut. Okey. Now, perhatikan. Ini sudut di bawah dia adalah 35 darjah. Jadi ini sudut di bawah dia adalah 35 darjah. Jadi sudut ini adalah 35 darjah. Okey, jadi sudut ini 35 darjah, ini 90 darjah. 90 tolak 35 dia akan jadi 55 darjah. Okey, jadi sudut ini 55 darjah disebabkan T dan juga T adalah sama. Okey, jadi ini juga adalah 55 darjah. Okey, kalau saya bentukkan dia menjadi segitiga, agak-agak sini adalah berapa? 35 darjah. Okey. Jadi sudut ini adalah 35 darjah, ini adalah 35 darjah. Altogether 70 darjah. Okey. So itu adalah segitiga daya. Okey, kalau saya nak buat bentuk yang berbeza boleh? Boleh. Tak jadi masalah. Ni, tak kat sini. Panjangkan. Jangan lupa label. Wait. Yang kedua, saya di sini gerakkan dia sama ada. Tadi kita dah gerak kat sini. Sekarang kita gerakkan di sini. Jangan lupa label. Arah dia ke atas. Yang ketiga, tegangan tali ini. Arah dia ke atas. Dan kamu panjangkan. Okey, kamu perasan tak dia telah membentuk segitiga yang tertutup. Sama macam segitiga yang tertutup. Dia telah membentuk segitiga yang tertutup. Segitiga yang tertutup. Macam gambar rajah tadi. Okey? So, ini menunjukkan daya berada pada keseimbangan. Okey? Segitiga daya ini tak dapat markah. Sebab apa? Kita tak nyatakan sudut. Again, ini adalah T, bawah dia 35. Cari T tadi. Sini T, bawah dia adalah 35. Jadi ini juga adalah 35. 35, 70 lah. Okey. So kalau ni 35, ini berapa? 55. Ini 55. Okey. So itu adalah segitiga daya bagi berat dan juga tegangan. Okey, soalan yang berikutnya, hitung T. Okey, hitung T. Hitung tegangan.
Okey, nampak tak? T itu dia sama dengan siapa? Perasan ataupun tidak? Sebab tu saya kata soalan ni dia melibatkan imagination. Okey, kita selesaikan sama-sama. So, T ini dia ada sudut, betul tak? Maka dia boleh dileraikan kepada komponen mengufuk dan juga mencancang. Jadi, ini adalah komponen mengufuk, ini adalah komponen mencancang. Kita labelkan sebagai TY. Okey, lagi satu. T ini dia boleh dileraikan kepada komponen mengufuk dan juga komponen mencancang. Disebabkan soalan ini melibatkan komponen mencancang, jadi saya lukis komponen mencancang sahaja. Objek ini berada pada keadaan yang rehat. Maka kita tahu daya paduannya adalah kosong. Daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Cuba tengok apakah daya yang bertindak ke atas. Okey, saya ambil objek ni jap. Okey, apa daya yang bertindak ke atas? Daya yang bertindak ke atas adalah Ty. Betul tak? Dan juga Ty. Okey. So dia ada dua Ty dekat situ. Ini adalah Ty dan ini juga adalah Ty. Okey. Jadi nampak tak dia sama dengan siapa? Dia sama dengan weight. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Tadi kita tahu A sama dengan B, C sama dengan D. Kalau yang ni apa dia? Ty tambah Ty sama dengan W. Jadi kita tahu ini adalah 2Ty sama dengan W. Okey? Jadi kita kena calculate apa? Mencari sudut, mencari nilai Ty dengan menggunakan sin, cos dan juga tangent. Okey, untuk mencari T. Okey, so kita selesaikan. So saya akan ambil ini. Okay. Okay, now sekarang macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita boleh gerakkan ini ke sini. Betul? Ini tadi adalah X kan? Jadi nak guna sin ke cos ke tan? Guna sin. Okay, sin 35 sama dengan sin setentang dia. Setentang dia siapa? Setentang dia adalah Ty. Over hypo dia siapa? Hypo dia adalah T. Jadi Ty sama dengan T sin 30. Alright. Okay. Kita nak cari T tadi kan? Maka T sama dengan Ty bahagi dengan sin 35. Okay. So, kita tahu
TY, 2 TY sama dengan W. Okey, cuba tengok berapa nilai W. W dia bagi 12 Newton. Jadi kalau W sama dengan 12 Newton, maka 2 TY sama dengan 12 Newton. Maka TY nilai dia berapa? 6 Newton. Okey. Jadi sama dengan 6 bahagi dengan sin 35. Berapa? 6 bahagi dengan sin 35. Okey, 6 bahagi dengan sin 35 adalah 10.46. Okey. So, T ini nilai dia 10.46. Okey, senang tak? Senang je. Okey. So, itu cara untuk menghitung T. Alright, kita kena fahamkan konsep. Tapi kalau sudut ni berbeza, kita kena selesaikan satu per satu menggunakan kaedah yang sama. Alright. So, tengok semua soalan yang berkaitan dengan keseimbangan daya, muka surat 23, praktis formatif 1.3. Okey, jawab soalan tersebut dan kemudian buka, upload ke dalam Google Classroom. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.